بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengumpulkan kita di dalam surau Al-Jalil. Yang saya hormati AJK Masjid, Ustaz Firdaus, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, saya merupakan pertama kalilah saya sampai di surau Al-Jalil ini, dan sebelum ni saya sampai di tempat di sebelah surau Al-Jalil ni, iaitu Stadium Nasional Bukit Jalil. Sempat sampai di situ dulu. Alhamdulillah direzekikan dapat berkumpul dan bertemu di sini. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan menggunakan satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama bermazhab Syafi'i yang sangat terkenal, iaitu nama beliau ialah Al-Izz bin Abdul Salam. Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullah. Al-Izz bin Abdul Salam ialah seorang ulama mazhab Syafi'i yang diberi gelaran Sultanul Ulama. Sultanul Ulama, makna beliau ialah bukan calang-calang dalam para ulama mazhab Syafi'i, dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i. Kerana diberi gelaran Sultan Ulama. Adalah kisah macam mana beliau diberi gelaran Sultan tu, sebab ada isu pada zaman beliau dengan Sultan di negeri beliau. Dan kita tidak akan menyebutlah ataupun menceritakan. Cukup kita tahu bahawa beliau adalah seorang tokoh ulama yang disanjung dalam mazhab Syafi'i, dan beliau ada banyak kitab. Antaranya ialah Al-Qawaid Al-Kubra. Al-Qawaid Al-Kubra iaitu kitab yang membincang berkenaan kaedah-kaedah fiqh, kaedah-kaedah besar di dalam fiqh. Dan kitab yang kita gunakan pada malam ini ialah kitab yang diberi nama Maqasidus Shaum. Maqasidus Shaum. Apakah makna maqasid? Siapa yang suka perkataan maqasid mungkin dia tahulah apa maksud maqasid ni. Maqasid ni dia ialah kata jamak ataupun kata banyak, plural bagi perkataan maqsad. Maqsad ni maksudnya, kalau orang Melayu sebut maksud. Maksud ni maksudnya apa yang kita nak tuju, apa yang kita nak sampai. Kalau dalam bahasa Arab disebut qasada. Qasada yaqsudu qasdan. Qasada yaqsudu qasdan, iaitu apa yang kita ingin tuju. Itulah qasad ataupun maqsad. Dan maqasid ni maksudnya banyak. Maqasid banyak, tujuan yang banyak. Dan saum ialah puasa. Jadi Imam Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullah menulis kitab ini. Kitab ini tidak besar ataupun tidak tebal pun, sekitar 60 lebih muka surat sahaja. Bagi siapa yang boleh berbahasa Arab, saya cadangkan membaca kitab ni lah sebagai panduan untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Dan ditulis kitab ini untuk memberi panduan kepada kita, ataupun untuk mengingatkan semula kita bahawa tidak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, di mana Allah Subhanahu wa taala memberkati bulan ini. Di mana kalau orang sebut Ramadan Al-Mubarak, kita akan sebut, ataupun Ramadan Karim, kita akan sebut Allahu Akram. Allahu Akram, Allah lebih mulia. Dan di dalam kitab ini kita akan menyentuh beberapa perkara di dalam kitab ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullahu ta'ala, lis-sawmi fawaidun.
untuk puasa itu ataupun bagi puasa itu ada beberapa faedah. Yang pertama, raf'ud darajat. Raf'ud darajat maksudnya mengangkat darajat. Yang kedua, takfirul khati'at, menghapuskan ataupun menutup kesalahan. Yang ketiga, kasrus syahwat. Kasrus syahwat ni maksudnya memecahkan syahwat. Kasrul ni maksudnya kita patahkan. Patahkan syahwat ataupun pecahkan. Pecahkan ataupun patahkan syahwat. Yang keempat, wa takthirus sadaqat. Wa takthirus sadaqat, iaitu memperbanyakkan sedekah. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada isteri baginda, tak silap saya, Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas fi syahri Ramadan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah orang yang paling pemurah. Ajwad ni maksudnya pemurah, paling pemurah pada bulan Ramadan. Jadi Aisyah ataupun isteri baginda menyebutkan Rasulullah ni dah pemurah dah, tapi bila masuk Ramadan, pemurah baginda tu jadi berlipat kali ganda. Di situ disebutkan takthirus sadaqat, membanyakkan sedekah. Yang kelima, wa tawfiru ta'at, dan memberikan kita peluang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketujuh, yang keenam, wa syukru alimul khafiyat, dan kita bersyukur terhadap alimul khafiyat, perkara-perkara yang tidak nampak. Maksudnya kita bersyukur Allah menutup ataupun Allah menyembunyikan ganjaran. Sebab apa? Sebab puasa ini ialah ibadat yang khusus Allah pilih, yang Allah saja bagi ganjaran. Maksudnya bukan ibadat lain Allah tak bagi ganjaran. Maksudnya ada ibadat lain, solat kan, tu untuk kita. Solat tu untuk kita, untuk kebaikan diri kita terutamanya. Tapi Allah sebut wasaumu li, dan puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang memberi ganjaran, dan aku yang memberikan ganjaran. Di mana pahala ibadat lain ada had. Ada had ataupun ada kadar. Macam kita solat jemaah kan, Nabi sebut salatul jamaah afdalun min salatil fadhi bi sab'i au bi khamsi ashri darajah, 20 darajah. Di mana solat jemaah ini lebih baik, lebih afdal daripada solat berseorangan, berbanding solat berseorangan dengan pahalanya 25 ke 27 kali ganda. Jadi ada kadar, ada had. Ada had pahalanya. Tetapi ibadat puasa ini tidak ada had. Sebab Allah sendiri yang tentukan berapa had yang Allah nak bagi. Kemudian wal injizaru 'anil khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Dan kita menahan diri kita daripada aral maksiat, rintangan maksiat dan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Itu antara faedah-faedah berpuasa. Kemudian penulis menyebutkan, Imam Al-Aiz bin Abdul Salam menyebutkan, fa amma raf'ud darajat faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan futihat abwabul jannah. Adapun pada hal mengangkat darajat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila datangnya Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Wasufadatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Tasfid ni maksudnya dibelenggu ataupun diikat. Bermakna ada para ulama membahaskan, adakah pada bulan Ramadan ini syaitan kesemuanya dibelenggu ataupun diikat, ataupun ada sebahagian saja yang diikat. Yakni syaitan yang pangkat besar. Kita sebut senang macam syaitan yang senior. Syaitan yang ada pangkat yang besar. Adakah mereka ini saja yang diikat ataupun dibelenggu, ataupun semua sekali? Dan apa yang setakat pembacaan saya yang paling rajih atau paling tepat ialah yang diikat ni ialah syaitan yang besar-besar saja.
Maksudnya syaitan yang kecil-kecil, yang anak-anak dia ni masih ada. Masih ada lagi. Sebab tu kita tak pelik, pada bulan Ramadan masih ada orang yang melakukan maksiat. Sebab para ulama melihat atas faktor itu, masih ada syaitan-syaitan yang kecil yang masih boleh memesongkan manusia daripada ketaatan dan membawa manusia kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu al-afiyah. Okay. Kemudian Nabi SAW menghikayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amalin ibnu Adam lah, setiap amalan ibadah anak Adam ialah bagi dirinya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, dan sesungguhnya maka puasa ini ialah ibadah untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku yang memberi ganjaran, was-siyamu junnah, was-siyamu junnah, dan puasa itu ialah benteng perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila hari puasa di antara kamu, kan, apabila salah seorang daripada kamu berpuasa, fala yarfuth, janganlah dia berkata perkataan yang jelek, yauma'id wala yaskhab, dan janganlah dia saling bergaduh. Yaskhab ni maksudnya bergaduh, bertengkar. Fa innahu sabbahu fa in sabbahu ahadun aw qatalah, jika ada orang yang mencela dia, mengejek dia, ataupun nak ajak dia bergaduh. Disebutkan di sini qatalah. Qatalah ni maksudnya ajak dia berperang. Berperang. Ataupun ajak dia bergaduh lah, senang terjemahkan. Falyaqul inni mru'un sha'im. Jika ada orang yang nak cari pasal dengan dia, senang katakanlah pada orang yang nak cari pasal itu, inni umru'un sha'im, aku ini ialah seorang yang sedang berpuasa. Inni sha'im, sungguhnya aku berpuasa. Walladhi nafsu Muhammad biyadih, dan sesungguhnya bagi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggaman Allah, la khulufu fami sha'im, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu, atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah, yaumal qiyamah min rihil misk, lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau kasturi. Dan Nabi menyebutkan, walis-shaimi farhatan yafruhuma, dan bagi orang yang berpuasa ini ada dua kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrih, jika dia berbuka puasa, dia bergembira sebab dia boleh berbuka puasa. Itu kegembiraan yang pertama. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih, pada hari dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, waktu di akhirat nanti, waktu nak masuk syurga nanti, dia bergembira sebab puasa ni menyelamatkan dia daripada neraka dan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi itu yang menggembirakan orang yang berpuasa. Ada dua kegembiraan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, inna fil jannati baban, sesungguhnya di syurga nanti ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Yuqalu lahu ar-rayyan, diberi nama pintu itu ar-rayyan. Ar-ray ni maksudnya dalam bahasa Melayu, ar-ray maksudnya dahaga. Dan para ulama bahasalah mengaitkan ar-rayyan ni daripada perkataan ar-ray, iaitu dahaga ni. Sebab bila kita puasa, kita lebih inginkan untuk minum daripada kita nak makan sebenarnya. Sebab benda pertama yang kita buat bila kita buka puasa ialah kita minum air ke kita makan dulu. Mesti minum air dulu kan. Mesti minum air dulu. Adapun makan tamar, kemudian minum air. Maksudnya air ni ialah sumber yang sangat diperlukan oleh manusia. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, setiap makhluk Allah ciptakan daripada air. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30, tak silap saya, wa ja'alna minal ma'i likulli syai'in hayy, dan kami jadikan pada setiap sesuatu itu yang kami ciptakan daripada air. Setiap sesuatu yang hidup Allah ciptakan daripada air. Maknanya setiap unsur hidup, setakat pembacaan saya baca ni, benda ni dah lama dah, masa sekolah dululah. Kita ada keinginan nak tahu kan, betul ke setiap benda hidup ni ada air dalam
dalam benda hidup tu. Kita lihat binatang kan? Binatang walaupun mereka tidak diciptakan daripada tanah macam anak Adam, tapi mereka diciptakan daripada air juga. Ada orang kata air mani binatang itu. Itulah air. Ada ulama memberi tafsiran yang hidup ini ialah manusia. Setiap satu yang hidup ni ialah manusia. Di mana setiap manusia itu lahir daripada air mani. Air mani. Jadi banyak tafsiran lah daripada kalangan ulama. Maka Ar-Rayyan, daripada perkataan rai, iaitu dahaga. Yadkhulu minhu as-saimu yaumal qiyamah. Pintu Ar-Rayyan ni akan dimasuki oleh orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak akan ada seseorang pun daripada kalangan orang yang berpuasa ini akan masuk bersama mereka. Maksudnya orang yang tidak berpuasa kan, tidak melazimi puasa, tidak akan masuk melalui pintu ini. Sebab apa? Ada ustaz saya, nama dia Ustaz Adli Saad. Beliau menyebutkan setiap ganjaran kan, macam orang yang berpuasa, pintu Ar-Rayyan ni bukan untuk orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sahaja, tapi orang yang melazimi puasa sunat. Sebab apa? Mereka menggandakan pahala amalan mereka, maka akan diberikan keistimewaan, iaitu masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Macam orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran, Allah menyebut, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, di hujung hadis tu Nabi menyebutkan Iqra' wartaqi. Bila kita masuk dalam syurga nanti kan, kita masih akan membaca Al-Quran. Quran takkan, dan berdoa ni takkan hilang. Nabi sebut Iqra' wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah tingkatan kamu. Maksudnya ini khas untuk orang yang Ahlul Quran sahaja. Ahlul Quran, yang melazimi Al-Quran, yang menghafaz Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran. Jadi kebanyakan kelebihan yang kita dapat di akhirat nanti disebabkan amalan-amalan sunat. Sebab apa? Amalan fardu ni memang dah kena buat dah, kan? Maka amalan sunat ni akan memberikan kita kelebihan di hari akhirat. Seperti orang yang berpuasa ni. Maknanya orang yang berpuasa Ramadan memang dah wajib dah dia berpuasa. Dan dia menambah dengan puasa-puasa sunat yang lain. Kemudian yuqalu aina as-saim. Bila pintu ini ditanyakan kepadanya, aina as-saim, mana orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhum, maka orang yang berpuasa ini masuk melalui pintu tersebut, pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq. Apabila orang yang terakhir daripada kalangan orang yang berpuasa ini masuk pintu Ar-Rayyan ini, maka pintu ini ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tak ada orang dah akan masuk selepas orang yang terakhir daripada kalangan orang yang berpuasa masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Kemudian kelebihan yang seterusnya, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa ini dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya kerana aku. Kerana disebabkan itu aku yang memberikan ganjaran. Aku yang memberikan ganjaran kepadanya. Kemudian berpuasa ini akan menutup kesalahan, takfiru al-khati'at. Falidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahun. Di antara Ramadan ke Ramadan yang seterusnya. Ramadan, macam kita nak sambut Ramadan tahun ni ke tahun hadapan, ataupun tahun yang sebelum ni ke tahun ni. Mukaffiratu ma bainahun, akan mengampunkan dosa-dosa kecil di antara dua Ramadan. Idza ujtunibatil kaba'ir, jika ditinggalkan dosa-dosa besar. Maksudnya untuk mendapat pengampunan dosa-dosa kecil di antara Ramadan sebelum ke Ramadan yang seterusnya, syaratnya ialah perlu meninggalkan dosa-dosa besar. Syaratnya perlu meninggalkan dosa-dosa besar. Di mana Nabi meletakkan syarat ni? Bagi kita berat tak syarat yang Nabi letak? Sebab nak dapat pengampunan dosa kecil, tapi kena tinggal dosa besar.
Kan? Bagi orang mungkin dia rasa berat. Kan? Dia rasa, apa ni macam tak berbaloi. Aku tinggal dosa besar, tapi yang dapat ampun dosa kecil saja. Benda orang ni tak faham sebenarnya. Orang yang pemikiran macam ni tak faham. Sebab apa? Kebanyakan dosa yang kita buat, dosa kecil ke dosa besar? Dosa kecil lah, kan? Bila kita tak sedar kita buat dosa kecil, bermakna dosa kecil kita ni mungkin dah bertimbun berbanding dosa besar kita. Kan? Jadi bila orang yang tak faham, dia cakap, tak berbaloi aku nak tinggal dosa besar untuk mendapatkan pengampunan dosa kecil. Dia cakap, hang yakin ke? Ataupun awak yakin ke dosa kecil awak ni sikit? Kalau awak tak mau tinggal dosa besar. Jadi itu antara kefahaman yang perlu kita betulkan. Kefahaman yang perlu kita betulkan. Kenapa? Mendapat pengampunan dosa kecil ni ialah satu rahmat dah sebenarnya. Sebab apa? Kita memang setiap hari akan melakukan dosa. Tidak dapat tidak. Tipulah kalau kita tak buat dosa kan setiap hari. Di mana Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, manusia ini tidak lari daripada 3 perkara setiap hari. Yang pertama, idza un'ima syakar. Jika dia mendapat nikmat, dia perlu bersyukur. Dia bersyukur. Itu yang pertama, diberi nikmat kena syukur. Yang kedua, idza ubtuliya sabar. Jika dia diuji dengan satu ujian, satu musibah, dia kena sabar. Dia kena sabar. Yang ketiga, idza aznaba istaghfar. Idza aznaba istaghfar. Jika dia melakukan dosa, dia kena istighfar, minta ampun dengan Allah. Kalau kita tengok balik kehidupan seharian kita, kan, memang tidak lari pada 3 benda ni. Kita dapat nikmat, dapat makan, dapat hadir solat jemaah, kan, dapat duduk dengan keluarga, kan, dapat balik awal kerja, nikmat tu. Jika diuji, kena sabar. Jika dapat nikmat, kena syukur. Jika diuji, kena sabar. Banyaklah ujian. Setiap daripada kita ada ujian. Dan tingkatan-tingkatan ujian itu berbeza-beza. Sebab apa tingkatan ujian berbeza? Sebab tingkatan ujian ni lah akan menentukan tingkatan kita di syurga nanti. Sebab apa? Sebab jika kita nak mengharapkan amalan soleh kita sahaja tanpa kita diuji dengan musibah, lambatlah kita nak naik ranking dekat syurga ni. Sebab apa? Antara faedah ataupun hikmah diuji dan kita sabar dengan ujian tu, Allah mengangkat darjat kita daripada syurga, di dalam syurga nanti. Itu yang kedua, dapat musibah kena sabar. Yang ketiga, jika melakukan dosa kena istighfar, minta ampun dengan Allah. Jadi kita memang setiap hari melakukan dosa, iaitu dosa-dosa kecil. Dan mungkin ada yang melakukan dosa besar. Tidak dapat nafikan. Jadi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Azza wa Jal dengan menjaga hudud Allah, menjaga had-had yang Allah telah tetapkan, iaitu dosa-dosa besar, serta mengurangkan kadar dosa-dosa kecil. Nasallallahu al-afiyah. Di dalam riwayat yang lain, ada satu riwayat lagi dalam Sahih Muslim. Nabi menyebutkan, Ramadan ila Ramadan, Ramadan kepada Ramadan yang seterusnya akan mengampunkan dosa kecil, kecuali bagi 3 orang. 3 orang ni lah tak dapat pengampunan. Itu yang pertama, orang yang memutuskan silat, orang yang bersyirikkan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah. Itu yang pertama. Memang confirm lah tak dapat pengampunan kan, sebab dah syirikkan Allah. Yang kedua, orang yang berjanji, orang yang bai'ah. Bai'ah ni maksudnya meletakkan janji setia kepada pemimpin, kemudian dia memberontak kepada pemimpin itu. Dia memberontak, dia memerangi pemimpin itu. Jadi orang yang ni, dia tak dapat pengampunan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tarkus sunnah, orang yang meninggalkan sunnah. Nabi sebutkan tarkus sunnah ni apa? Orang yang meninggalkan jemaah. Kalau dalam bahasa kita sebut Ahlussunnah wal Jamaah lah. Orang yang meninggalkan jemaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang yang dimasukkan dalam 3 kategori ni, mensyirikkan Allah, memberontak kepada pemimpin yang telah dia bai'ah, kemudian dia meninggalkan sunnah Nabi. Dia meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan ajaran Nabi SAW yang tulen, maka dia tidak mendapat pengampunan.
Tidak mendapat pengampunan daripada Ramadan kali ini ke Ramadan yang berikutnya. Kemudian Nabi menyebutkan hadis yang tarafnya sahih, muttafaqun alaih, iaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan. Imanan ni maksudnya kita beriman dengan wajibnya kita berpuasa pada bulan Ramadan. Wahtisaban. Wahtisaban ni maksudnya kita mengharapkan. Kita mengharapkan pahala. Kita menghitung pahala daripada Allah. Kan? Apa hukum kita mengharapkan pahala jika kita melakukan ibadat? Apa hukum? Adakah itu dikira riak ataupun tidak? Adakah dikira sifat mazmumah ataupun tidak? Tak ikhlas. Sebenarnya mengharapkan ganjaran selepas melakukan ketaatan ialah makna ikhlas. Makna ikhlas. Di mana sebagian orang dia tidak memahami. Sebab apa? Kita sebagai hamba, kita melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, kita berhak mendapat. Sebab Allah dah janji dengan kita. Jadi mengharapkan ganjaran selepas ketaatan ialah makna ikhlas. Makna ikhlas. Dan kita mengharapkan pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan pahala, diampunkan dosa apa yang telah berlalu. Akan diampunkan dosa apa yang telah berlalu. Kemudian puasa ini ialah mematahkan syahwat, menghancurkan syahwat. Fa innal ju'a wadh-dhama yaksirani syahwatal ma'asi. Sesungguhnya kelaparan dan dahaga akan mematahkan syahwat maksiat. Akan mematahkan syahwat maksiat. Dan demikian sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jika ada daripada kalangan kamu yang mampu untuk berkahwin, falyatazawwaj, hendaklah dia berkahwin. Fa innahu aghaddu lil basar. Maka sesungguhnya perkahwinan itu akan menyebabkan kamu menundukkan pandangan kamu. Wa ahsanu lil faraj, dan akan lebih memelihara kemaluan kamu. Wa man lam yastati' fa alayhi bisawm. Sesiapa yang tidak mampu berpuasa, siapa yang tak mampu berkahwin, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Maka puasa itu menjadi benteng, menjadi perisai. Sebab apa? Nabi memberi satu solusi, satu penyelesaian bagi orang yang tidak mampu melayan syahwatnya. Melayan syahwatnya. Adapun bahasa apa nak terjemah pun tak tahu. Bagi orang yang dia selalu mengikut syahwat, Nabi bagi penyelesaian. Dia kena berpuasa. Sebab apa? Puasa ini akan melemahkan syahwat. Bila lapar, bila dahaga, syahwat jadi lemah. Syahwat akan jadi lemah. Dan bila kita makan, kita banyak makan, kita kenyang, syahwat kita jadi dia naik balik. Sebab tu ada tendensi, ada kecenderungan bagi orang yang makan banyak kan. Makan banyak sampai perut dia kembung, orang panggil bloated. Sampai perut kembung, dia jadi malas. Tambah bila dah dekat waktu azan kan, dia akan jadi malas. Sebab apa? Tunggu dululah bagi makanan turun dulu. Dia berguna alasan tu kan. Siapa suruh makan banyak? Nak kena tunggu makanan turun pula. Makan sekadarnya sahajalah. Jadi kita tak salahkan orang yang jika bertembung antara solat dan makan, kena dahulukan makanan dulu. Tapi kalau orang tu memang dia tibai betul-betul punya sampai tak boleh bangun, kan, tu bukanlah orang yang yang betul-betul nak menjaga dia punya syahwat dia, nak memenuhi syahwat dia. Tu memang betul-betul nak dia nak rosakkan diri dia. Dia nak melayan syahwat dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna syaitan yajri min bani adam majrad dam fadayyiqu masalikahu bil ju'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya syaitan bergerak di dalam tubuh badan anak Adam. Disebut sini yajri. Yajri ini maksudnya berjalan.
ataupun bergerak. Maksudnya dalam tubuh badan kita ni syaitan boleh masuk melalui saluran darah. Nabi sebut majrad dam, saluran darah. Fadayyiqu masalikahu bil ju'. Maka kamu sempitkanlah saluran darah tu, saluran darah dengan berlapar, dengan berlapar. Dan ini juga dibuktikan oleh fakta saintifik bagi orang yang berpuasa, dia kena orang yang berpuasa, dia punya saluran darah akan mengecil. Akan mengecil, akan jadi sempit. Jadi Nabi sebut syaitan ni akan bergerak melalui saluran darah. Makna benda ni bukan benda yang metafora tau. Benda ni fizikal. Sebab Nabi suruh sempitkan. Nabi suruh sempitkan saluran darah dengan berlapar, iaitu berpuasa. Di mana saya agak skeptik sikit lah, minta maaf, agak skeptik sikit dengan orang yang dia buat intermittent fasting. Tahu kan? IF. Sebab Nabi SAW, Islam dah bagi apa? Solusi untuk orang yang walaupun ialah kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah kalau kita berpuasa, tapi dalam masa yang sama bagi orang yang nak sihat, nak kurus dan sebagainya, apa menjadi penghalang untuk dia berpuasa secara normal daripada dia melakukan IF? Saya tak salahkan IF tu, saya tak salahkan intermittent fasting. Siapa yang nak buatlah. Cuma bagi saya agak skeptik sikit lah, sebab dia macam rugi tau. Rugi pahala sebenarnya. Sebab bila kita berpuasa, kita bukan saja berdiet, kita juga mengharapkan pahala daripada Allah. Jadi itulah, rugilah pahala orang yang melakukan IF ni kan. Tapi tak tahu, mungkin dia ada ibadat lain yang dia buat yang boleh cover. Tu kita tak nafikan lah, mungkin ada. Kemudian bulan Ramadan ini akan membuatkan kita banyak bersedekah. Fali'anna as-sa'im idza ja'a tadhakkara ma 'indahu min al-ju' fahathahu dhalika 'ala ta'amil ja'i. Sesungguhnya orang yang berpuasa, jika dia lapar, dia akan teringatkan sesiapa yang di sisinya, yang di sekelilingnya daripada orang yang lapar. Fahathahu dhalika 'ala it'amil ja'i. Maka jika dia berpuasa, itu akan menggalakkan dia untuk memberi makan kepada orang lain, sebab dia pun lapar. Dan dia nampak orang di sekeliling dia pun lapar juga. Jadi dia mengambil peluang untuk memperbanyakkan sedekah, memberi orang makan. Kemudian waqad balaghana anna Sulaiman atau Yusuf alaihi salam, telah sampai kepada kami bahawa Sulaiman ni Nabi Sulaiman lah, Nabi Sulaiman dan atau Nabi Yusuf, la ya'kulu hatta ya'kula jami'u muta'alliqina bih fasu'ila an dhalik faqala akhafu an ashba' fa ansal ja'i. Dan diriwayatkan daripada Nabi Sulaiman ataupun Nabi Yusuf, mereka ini tidak makan sehingga makannya orang-orang yang berada di bawah mereka, orang-orang marhin, rakyat mereka. Fasu'ila an dhalik, kemudian mereka ditanya kenapa mereka biarkan orang yang rakyat mereka ini makan dahulu. Kemudian mereka menjawab, akhafu an ashba'a fa ansal ja'i. Aku risau kalau aku makan ni aku kenyang, aku akan lupakan orang lain. Kita kalau kita dah makan kenyang pun kadang kita lupa diri kita sendiri dah, apatah lagi nak ingat orang lain, kan? Jadi berpuasa ini mengingatkan kita kepada orang sekeliling kita, orang sekeliling kita, di mana mungkin Allah Azza wa Jalla memberikan kita rezeki yang lebih untuk kita berkongsi. Sebab bukan selama-lamanya apa yang kita dapat, rezeki yang kita dapat tu hak mutlak kita, kan? Dan Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW minta untuk kita berkongsi, berkongsi rezeki. Kemudian berpuasa ini syukru alimil khafiyat idza sama arafa ni'matallahi alaih. Jika dia berpuasa, dia mensyukuri apa yang berada di sebalik apa yang perkara yang dia tak nampak, iaitu jika dia berpuasa, dia mengetahui, dia mengiktiraf bahawa banyaknya nikmat Allah kepada dia. Bila dia berpuasa, nikmat Allah ni dia tidak terhitung. Dia tidak terhitung, kadang ada yang kita tak jangka. Dan nikmat Allah ni kebanyakannya benda ghaib. Benda ghaib, kadang kita tak jangka pun.
Macam kesihatan kita kan. Benda tu benda ghaib, kita tak nampak. Tapi Allah bagi. Itu membuatkan kita syukur dengan nikmat Allah. Dan kita bersyukur atas nikmat Allah setelah kita berlapar dan berdahaga. Setelah kita berlapar dan dahaga. Kemudian fa inna ni'ama la yu'raf miqdariha illa bi faqdiha. Sesungguhnya kita tidak tahu kadar nikmat itu. Kita tidak tahu kadar nikmat itu setelah kita kehilangan nikmat itu. Setelah kita hilang, baru kita sedar betapa banyak yang nikmat yang Allah bagi. Bila kita hilang nikmat, kan, kita tak sedar. Ketidaksedaran itulah benda yang kita tak nampak, kita tak jangka, kan. Kemudian berapa dah? 836. Okey. Wa ammal al-inzijar 'anil khawatil ma'asi wal mukhalifat fali'anna an-nafsa idza syabi'at tamahat ila ma'asi. Kemudian puasa ini dia membendung kita daripada aral ataupun rintangan maksiat dan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Sesungguhnya jiwa manusia ini, jika dia kenyang, tamahat ilal ma'asi, dia bercita-cita nak melakukan maksiat. Maksudnya kecenderungan, tendensi dia nak melakukan maksiat itu tinggi. Kebarangkalian untuk melakukan maksiat itu tinggi. Kemudian wa idza ja'at wa dhami'at tashawwaqat ila al-matmu'at wal mashrubat. Jika dia lapar dan dahaga, dia berkehendak kepada makanan dan minuman. Kemudian wa tumuhun nafsi ila munajat wa ishtighaluha biha khairun min tushawwifuha ila al-ma'asi waz zallat. Kemudian kita melakukan ketaatan, kita sibuk melakukan ketaatan, munajat kepada Allah, lebih baik daripada kita tergelincir ke lembah maksiat dalam keadaan kita berpuasa. Walidzalika qaddama ba'du salaf as-shaum 'ala sa'iril ibadat. Bismillah. Okey, baik, sebelum saya berhenti, saya nak menyebutkan beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Aziz bin Abdul Salam rahimahullah berkenaan bila kita dah masuk bulan Ramadan nanti. Nabi SAW menggalakkan kita untuk kita tahari. Tahari ni apa pula? Tahari ni maksudnya cari dengan bersungguh-sungguh. Tahari maksudnya cari dengan bersungguh-sungguh. Di mana Nabi SAW menyebutkan ni dalam hadis, taharraw lailatul qadar, taharraw lailatul qadar, taharraw lailatul qadar fil witri min al-ashri al-awakhir min Ramadan. Maksudnya, hendaklah kamu semua berusaha bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil daripada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. 10 akhir pada bulan Ramadan. Di mana para ulama menyebutkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini sebenarnya kita punya usaha bukan bermula bila masuk Ramadan. Usaha tu kena mula sebelum masuk Ramadan lagi. Sebab bila orang yang tidak melazimi qiyamul lail, tidak melazimi qiyamul lail, tidak melazimi membaca Quran, dia susahlah nak dapat. Bukan kata tak dapat langsung Lailatul Qadar, mungkin Allah rezekikan dia dapat, kan? Tapi dia punya kualiti itu tak sama dengan orang yang start sebelum daripada masuk Ramadan. Jadi disebutkan oleh para ulama juga bahawa para sahabat, para ulama salaf pada zaman mereka, bila masuknya bulan Rajab dan Syaban, mereka telah berusaha mendekatkan diri dengan Al-Quran, memang mendampingi Al-Quran. Di mana macam kita tahu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dia khatam Al-Quran dalam satu rakaat dalam qiyamul lail beliau. Di mana beliau ni ialah orang yang di dalam syurga dikatakan dia adalah pendamping Nabi SAW. Setiap Nabi ada pendamping, kan, Nabi sebut. Dan Uthman ialah pendamping Nabi. Adapun pada sanad ini ada kritikan lah, status hadis ni ada kritikan daif. Tapi tidak dapat nafikan bahawa kelebihan Uthman itu sendiri. Mana beliau ialah orang yang banyak mendampingi Al-Quran. Maka bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran sebenarnya. Di mana Syekh
Labib Najib bin Abdullah daripada Yaman. Beliau tinggal di Indonesia. Beliau sebutkan pada beberapa siri kuliah beliau ataupun pengajaran beliau menyebutkan penuntut ilmu ini, bagi penuntut ilmu, dia hendaklah meninggalkan ilmu pada bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan ni fokus Al-Quran. Bulan lain fokus hafal hadis, fokus hafal matan-matan ilmiah. Tapi bulan Ramadan fokus Al-Quran sahaja. Fokus Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Walaupun ada ulama berselisih, adakah Al-Quran ini turun pada 17 Ramadan, adapun pada malam-malam 10 malam yang terakhir. Tapi Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini tidak dapat pada bulan lain, melainkan bulan Ramadan sahaja. Jadi pesanan kepada diri saya juga untuk sentiasa, ataupun kita boleh start melazimi membaca Al-Quran. Al-Quran, perbaiki bacaan Al-Quran, tajwid dan kefahaman kita berkenaan Al-Quran. Sebab kita tak maulah pada hari akhirat nanti dah jumpa Allah Azza wa Jal, tidak ada penambahan kualiti dari segi ibadat kita. Sebab kita dah hidup, usia semakin meningkat, tetapi kualiti ibadah tetap sama. Dari kita belajar kafar darjah 1 sekolah rendah sampai dah besar, kan, sampai dah beranak pinak bercucu pun masih sama lagi kualiti. Kita tak mahu macam tu. Sebab malulah. Kita kena rasa malu sikit dengan Allah Azza wa Jal. Baik. Sebelum saya berhenti, ada apa-apa soalan daripada hadirin hadirat berkenaan perihal puasa nanti? Kan? Kalau ada berkenaan hukum hakam fiqh yang nak ditanyakan, ada. Sebelum saya berhenti, ada soalan? Kalau tak ada, saya berhenti dulu insya-Allah. Qultu lakum ma sami'tum. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau nampak macam saya terbanyak silap cakap tu. Sebenarnya saya mengantuk. Mengantuk dan lapang. Jadi, dan saya nervous sebab teman sekali kat sini kan. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberkati kita pada bulan Syaban dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.